Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Tajuk kita hari ini, aku berubah bentuk. Aku ni saya lah. Berubah ni kita tukar, tukar dari A kepada B. Ini bentuk, bentuk ni rupa lah. Maksudnya saya bertukar rupa. Rupa ni berjadi 4 segi kepada 3 segi. Contoh, Okay, aktiviti kita hari ini bincangkan hasil pemerhatian yang dilihat dan nyatakan perubahan yang berlaku. Bina ayat yang gramatis untuk menjelaskan perubahan yang berlaku hasil daripada pemerhatian terhadap pemanasan ais. Okey. Cikgu Tan mengarahkan Kanang, Wong dan Ravi menjalankan uji kaji untuk melihat perubahan bentuk air. Murid-murid tingkatan peralihan cemerlang diminta untuk memerhatikan perubahan yang berlaku dan memerihalkan perubahan tersebut. Okey, Cikgu Tan, Kanang, Wong dan Ravi ni semuanya adalah tingkatan peralihan cemerlang. Okey, ini gambar Kanang. Kanang memanaskan air menggunakan penuh bangsa 5 amal ni. Dan dalam ni adalah bikar. Dalam bikar ada air dan air itu akan panas. Dia akan keluar gelembung-gelembung. Ini namanya air itu sudah pun mendidih. Dan asap yang keluar ini atau wap air yang keluar ini dikatakan air menjadi gas. Okey, pendidihan air. Air menggelegak blub-blub-blub. So, air dipanaskan di atas api. Air mendidih pada suhu 100 darjah Celsius. Macam mana dia tahu? Sepatutnya dia letak satu termometer dalam ni lah. Boleh baca berapa suhunya. Yang ketiga, proses ini dikenali sebagai pendidihan. Pendidihan. Yang keempat, air berubah bentuk menjadi wap air ni. Wap air asap dia. Air cecair bertukar menjadi wap air atau gas. Mari kita tengok video ini. Dia sudah mula ngembung dan akhirnya ini air macam ni baru mendidih. Dia sudah keluar menggelegak air ni, mendidih. Okey, nampak asap tu. Asap itu adalah wap air. Okey, next. Seterusnya, pembekuan air. Pembekuan air. Air ni daripada cair menjadi pepejal, iaitu air menjadi ais. Okey, proses perubahan cecair menjadi pepejal. Air disejuk bekukan pada takat suhu 0 darjah Celsius. Okey, C ni kita sebut sebagai Celsius. Yang O kecil ke atas ni kita sebut sebagai darjah. Darjah. So, kita baca suhu 0 darjah Celsius. Macam mana nak tahu? Tengoklah tangan dia ni. Dia guna termometer. Letak termometer dalam ais ni. Kita dapat bacaan dia 0 darjah Celsius. Ini adalah air berubah bentuk menjadi ais. Air menjadi ais. Kita tengok contoh video. Dia ketuk terus jadi ais.
Macam magic sebenarnya ni adalah sains kamu pun boleh buat. Ada caranya cikgu tahu macam nak buat nanti saya ajar kamu. Okey, yang seterusnya. Perubahan yang seterusnya kita namakan sebagai apa? Boleh dibaca? Okey, peleburan ais. Peleburan ais. Ini maksudnya kita cairkan pepejal Pepejal tadi menjadi cair, menjadi cecair. Okey. Apabila ais dipanaskan, ais akan menjadi cecair. Ais juga akan cair bila dibiarkan dalam suhu bilik. Kalau kita biar pun dia akan cair juga tak payah nak panas pun dia akan cairkan juga. Kenapa? Sebab takat lebur ais ialah 0 darjah Celsius. Saya dah ajar tadi kan macam nak baca ni. 0 yang kecil ni darjah, C ni Celsius. Takat lebur maksudnya takat dia mencair kalau suhu lebih daripada 0 darjah Celsius atau bermula pada 0 darjah Celsius, dia akan mula cair So kita biar je lah kat bilik, sebab kat bilik lebih kurang suhu dia 27 darjah Celsius. Okey, lebih besar daripada 0. So ais akan menjadi cair. Proses ini air terbentuk apabila ais dipanaskan. Ais menjadi air Kita tengok contoh video ni. Ais. Okey. Okey, ais. Nama dia pula air. Okey, ini adalah frost di tempat sejuk. Air batu yang tergantung di tepi tingkap ataupun di rumah ni atau di pokok. Apabila suhu semakin panas, dia mula mencair menjadi air. Nampak Macam menitik menjadi air. Faham Okey, seterusnya. Kanang membuat uji kaji pemanasan ais untuk melihat perubahan yang berlaku melalui pemerhatian. Pemerhatian maksudnya tengoklah Tengok dengan mata Bantu Kanang untuk mencatat maklumat yang diperoleh. Kita akan tolong Kanang lah Sebelum kita tolong Kanang, kita tengok ni info bahasa ni. Ayat tunggal. Contoh ayat tunggal, ais dipanaskan di atas api. Yang kedua, ais akan berubah bentuk. Yang ketiga, ais menjadi wap. Pendek-pendek saja kan ayat tunggal. Ayat majmuk pula, dia gabungkan ketiga-tiga ayat ini menjadi satu. Itu disebut sebagai majmuk bukan nyamuk, bukan nyanyuk. Majmuk maksudnya dia bercampur Majmuk maksudnya dia bercampur. So, dicampurkan ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Contoh menjadi ais yang dipanaskan di atas api akan berubah bentuk menjadi wap. So, ada 3 perkara mengenai ais digabungkan menjadi satu ayat. Okey, kita tolong balik Kanang. Mula dia panas, letakkan ais di atas dapur. Kemudian dia pasang api. Apa jadi? Seterusnya ais menjadi cair. Dia biar lagi, panaskan lagi seterusnya. Akhirnya air tadi sudah pun mengeluarkan gelembung-gelembung udara. Bermaksud suhu sini sudah hampir 100 darjah Celsius nak bertukar menjadi steam menjadi wap air
Akhirnya dia panaskan lagi, dia biar akhirnya air itu mendidih. Jadi dah wap air di atas ni. So daripada ais dipepejal menjadi cecair dan akhirnya menjadi gas. Okey, faham Kita dah tolong kanang. Ada 3 bentuk air. Satu pepejal itu ais, yang kedua cecair itu air, dan ketiga berbentuk gas itu wap air. Mengapakah kita tidak digalakkan mengunyah ais? Cetusan minda. Nanti awak tanya mak dan ayah awak atau abang atau kakak awak, kenapa kita tak digalakkan mengunyah ais? Kenapa ya? Adakah gigi kita akan patah? Adakah gigi kita akan rosak? Awak tanyalah kawan-kawan awak ataupun awak boleh Google di internet. Okey, tahukah anda, ini info maklumat ais dapat membantu kita merawat kecederaan semasa sukan. Kecederaan maksudnya kita injured atau sakit semasa kita bersukan, main sukan bersport acara sukan, basikal ke, bola ke, rugby ke, atau main badminton pun boleh. Jadi boleh dapat sakit Berlari, jogging pun kadang-kadang kita sakit. So ketulan ais, air batu tadi ataupun air batu ketulan ais dimasukkan ke dalam beg plastik atau beg ais lalu ditekap pada bahagian yang tercedera. Katakan kaki kita sakit kena sepak dengan kawan ketika main bola. Ambil ais dalam plastik, bubur dalam plastik dan letakkan di tempat yang sakit. Sebab apa? Sebab penggunaan ais dapat menghadkan pendarahan dan proses bengkak. So kalau dia nak bengkak, dia tak jadi bengkak. Bengang besar, kalau bengkak pun sikit je. Okay. Tapi kena cepatlah. Selepas kena terus letak ais batu. Jangan minggu depan yang boleh letak, tak guna. Okay. Ini benda yang sahih Tengok sumber dia, portal MyHealth, Kementerian Kesihatan Malaysia. Kementerian Kesihatan Malaysia yang bagi maklumat ni Bagusnya. Alright. So yang 2.21 ini meminat ayat untuk menjelaskan hasil pemerhatian berdasarkan perubahan atau fenomena yang berlaku dengan betul dan jelas. Ini kita buat selepas ini selepas latihan yang saya akan bagi nanti. Okey Okey, sekian saja pelajaran kita hari ini. Jumpa lagi. Bye.